Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi modul ini, saya belajar yang geologi ini bermaksud kajian tentang bumi iaitu termasuk proses pembentukan bahan, struktur dan juga hidupan yang pernah ada dan sedang ada dalam bumi. Kemudian terdapat kepelbagaian geologi yang saya pelajari iaitu batuan, mineral, fosil dan juga rupa bumi. Kemudian ada tiga jenis batuan yang saya belajar iaitu sedimen, igneous dan juga metamorph. Seterusnya terdapat pelbagai kegunaan batuan yang kita boleh buat iaitu bedak, talcum dan juga bahan binaan dan juga bahan untuk membuat alat elektronik. Seterusnya adalah kepentingan geologi. Antara kepentingannya adalah untuk pendidikan dan juga kajian mengenai masa depan melalui pengetahuan daripada masa lampau bumi. Dalam modul Geopark pula, saya dapat tahu bahawa Geopark ini adalah satu inisiatif di bawah Pembangunan Lestari yang mula diamalkan sejak Deklarasi Rio pada persidangan PBB tahun 1992. Geopark bermaksud satu wilayah atau tapak yang mempunyai sumber warisan geologi yang penting yang boleh dipelihara untuk tujuan pendidikan dan juga pembangunan lestari. Antara satu geopark yang terkenal di Malaysia adalah Langkawi yang berstatus UNESCO Global Geopark. Di Langkawi terdapat tiga kawasan geopark iaitu Macincang Cambrian Geoforest, Kilim Karst Geoforest Park dan juga Dayang Bunting Marble Geoforest Park. Uh, Geopark Langkawi ini membawa limpahan rezeki dan kelebihan yang banyak kepada penduduk Langkawi. Sekian, terima kasih. Nama saya Kokai dan nombor matrik saya adalah A1934443. Antara modul yang telah saya sertai adalah modul perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan bermusim yang bersifat jangka panjang dari segi suhu, penandakan kelembapan angin dan musim. Modul ini menerangkan tentang kesan perubahan iklim seperti banjir, hakisan pantai dan peningkatan tahap laut. Strategi-strategi yang menghadapi masalah ini juga diterangkan seperti pembentukan Kuala Lumpur Multi-Hazard Platform. Modul ini amat berinformasi dan penting kerana masalah perubahan iklim merupakan ancaman semasa yang akan terus menjejaskan alam sekitar. Maka, saya berharap bahawa modul ini terus berlangsung supaya dapat meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kesan negatif yang dibawa oleh perubahan iklim serta mengetahui cara dan mengambil inisiatif untuk mengelakkan kemerosotan masalah perubahan iklim. Modul kedua yang telah saya sertai adalah modul air, sungai dan manusia. Modul ini menerangkan tentang kegunaan air, sungai-sungai, isu air, pengurusan sumber air dan kajian alur ilmu Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berpeluang untuk mengetahui lebih berkaitan sumber air seperti pembahagian air global. Selain itu, saya juga belajar tentang isu-isu air seperti banjir, kemarau, hakisan, pemendapan dan pencemaran terutamanya dari tapak pelupusan. Di samping itu, modul ini merupakan modul yang amat menarik kerana melibatkan rutin setiap orang seperti mandi, bercuci, masak dan sebagainya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa air merupakan keperluan hidup. Jadi, saya berhasrat modul ini diadakan lagi supaya pelajar-pelajar sentiasa mengingati kepentingan air dan tidak sesekali membazir air. Melalui modul Realiti Maya untuk Kelestarian, saya dapat mengenali apa itu augmented reality dan juga virtual reality. Penggunaan teknologi realiti maya ini mampu memudahkan pengurusan alam sekitar termasuklah sumber air selain meningkatkan kefahaman dan komitmen masyarakat terhadap usaha pelestarian alam sekitar. VR adalah kaedah pengintegrasian elemen digital untuk menyediakan maklumat secara lebih menarik dan mudah difahami ke arah meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan alam sekitar khususnya sumber air. Melalui modul tanah dan tanah, saya dapat mengetahui tentang ciri-ciri tanah yang sihat dari sudut biologi, kimia dan juga fizikal. Tanah yang sihat dari sudut biologi ialah tanah yang mempunyai kepelbagaian biologi yang tinggi dan menyokong pelbagai aktiviti organisma tanah. Beberapa ciri tanah yang sihat dari sudut biologi termasuklah melihat kepada kadar keaktifan bahan organik di dalam tanah tersebut. Adalah penting juga untuk memantau dan mengekalkan sifat fizikal tanah secara berkala.
bagi memastikan tanah kekal sihat dan optimum untuk pertumbuhan-tumbuhan. Amalan pemeliharaan tanah seperti penggunaan penutup tanah dan pengeliran tanaman juga boleh membantu mengekalkan dan juga meningkatkan kualiti fizikal tanah. Tanah yang sihat secara kimia pula mempunyai keseimbangan nutrien dan juga pH yang sesuai untuk menyokong pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Adalah penting juga untuk memantau sifat kimia tanah dengan kerap dengan mengambil langkah yang sesuai untuk mengekalkan kesihatan kimia tanah seperti pembajaan yang betul, pengurusan bahan organik dan langkah kawal pencemaran seperti yang diperlukan. Dengan mengekalkan kimia tanah yang sihat, kita boleh menyokong pertanian mampan dan ekosistem yang seimbang. Apa yang saya dapat daripada teknologi maklumat untuk kelestarian ialah penggunaan 3 teknologi, iaitu yang pertama Shutterstock, yang kedua Axiata Raya Remesh, yang ketiga ialah ChatGPT. Ketiga-tiga ini dapat membantu mengurangkan penggunaan bahan alam semula jadi bagi mengekalkan kelestarian. Saya dapat daripada modul pengurusan sisa ini konsep 5R, iaitu yang pertama tolak, yang kedua kurang, yang ketiga guna semula, yang keempat kitas semula, yang kelima pulih. Jika semua memainkan peranan penting, maka kita akan dapat melestarikan bumi ini.